أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما وارزقني فهما رب يسر ولا تعسر يا كريم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Jadi insya-Allah kita akan menyambung pengajian kita kitab Zadul Muta'allim pada bahagian fiqh muka surat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syarat-syarat wajib sembahyang. Dengan makna kata syarat-syarat wajib sembahyang ni, apabila kita cukup syarat-syarat yang dia akan bagi ni ada 5 ni, maka kita ni dikategorikan orang yang wajib solat. Dengan makna kata bila masuk waktu subuh, waktu zuhur, waktu asar, waktu maghrib, waktu isyak, bila azan je, maka kita ni dah kira wajib kena sembahyang. Berbeza dengan orang yang tidak cukup syarat, maka mereka ni tidak wajib sembahyang, kita wajib. Okay, tapi kita ni nak dikirakan kita ni orang yang wajib ataupun tidak, kita kenalah cukup ke 5 syarat yang akan diberitahu selepas ni lah, insya-Allah. Okay, jadi syarat yang pertama adalah Islam. Bila kita kata Islam, adakah orang ni mesti melakukan seluruh rukun Islam baru dikategorikan Islam? Maka tidak. Islam di sini dengan makna kata lepas dia ni mengucap 2 kalimah syahadah yang macam sebelum ni kita belajar lah, dengan syarat-syaratnya. Syarat-syarat syahadah tu kan, yang dia kata tidak ada boleh was-was, tidak boleh ada renggang, tidak boleh ada benda yang memutuskan antara 2 syahadah tu. Banyak lagi lah yang telah kita bahaskan. Jadi yang pertama sekali mestilah Islam. Bila kita kata Islam, dengan makna kata dia ni adalah orang yang telah mengucap 2 kalimah syahadah. Itu yang pertama. Jadi kita nilailah balik diri kita ni, dah Islam ke belum. Okay. Kedua adalah baligh. Baligh ni apa? Baligh ni adalah orang yang telah sampai umur dia. Untuk wanita ataupun untuk lelaki lah. Okay. Jadi macam mana kita nak tahu lelaki ni dah kategori orang yang baligh ataupun belum? Wanita ni dah baligh ataupun belum? Jadi kalau untuk lelaki, kita tengok dia ada 2 cara. 2 jalan yang menyebabkan dia ni boleh dikategorikan orang yang telah baligh. Yang pertama, seorang lelaki itu dia bermimpi, ataupun kita panggil ikhtilam. Mimpi yang mana yang mengeluarkan air mani. Kalau dia mimpi saja-saja tidak ada apa-apa, tetapi dia bermimpi keluar air mani. Itu dia. Jadi bila dia bangun daripada tidur, tengok-tengok dia mimpi basah, keluar air mani, maka dia dah kira orang yang baligh. Tapi dengan syarat mesti dia kena umur 9 tahun ke atas. Kalau dia contoh umur dia 6 tahun, lepas tu dia malam tu dia tidur, dia mimpi besok pagi tu tengok-tengok seluar dia basah dengan air mani, maka dia belum dikirakan balik sebab dia baru 6 tahun. Tapi kalau dia ni dah umur 9 tahun, 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun, 13 tahun, 14 tahun, dia mimpi satu malam tu bila bangun-bangun seluar dia basah, ada air mani, maka dia ni dah kirakan orang yang baligh, orang yang telah sampai umur. Itu satu cara, jalan. Jalan yang kedua adalah dengan dia ini genap umur dia 15 tahun mengikut tahun Islam, bukan tahun Masihi kita ni lah, tahun Januari Februari ni bukan. Maksudnya begini, kebiasaannya tarikh lahir kita yang sekarang ni, misalnya contoh saya 19 hari bulan 4, kebiasaannya 3 hari ataupun 4 hari ataupun terkurang kadang-kadang daripada tarikh tu, itulah genap, itulah tarikh lahir saya di dalam bulan Islam. Macam tu. Boleh. Saya ni kalau dikirakan mudah raya haji yang pertama, hari raya haji yang pertama, saya ni saya punya tarikh lahir dalam bulan Islam lah. Boleh.
Jadi jalan yang pertama tadi keluar mani dengan jalan bermimpi, tapi mesti syarat dia kena 9 tahun ke atas. Yang kedua, genap umur seseorang budak ni, umur dia 15 tahun. Genap. Genap mengikut tahun Islam. Contoh, tahun Islam dengan tahun Masih dia sama. Contohlah kita buat misalan mudah. Jadi masa dia daripada dia kecil ni tak ada keluar air mani langsung, tak ada mimpi, tak ada apa. Tiba-tiba sampailah tarikh lahir dia, contoh 19 hari bulan 4 2020 ni, cukup umur dia 15 tahun. Sama juga kalau tahun ni Islam pun sama juga, pada tarikh 19 hari bulan 4 2020. Tapi biasanya tak samalah, kan. Genap umur dia keluar mani ke, dia tak keluar mani ke, dia bermimpi ke, dia tak bermimpi ke, automatik dia ni dah dikirakan orang yang balik secara automatik. Itu untuk lelaki. Dengan makna dia ada dua cara lah. Saya ulang balik. Ustaz ulang balik. Yang pertama, dia ni bermimpi. Salah satu cara dia bermimpi dengan dia keluarkan air mani dengan ketika umur dia 9 tahun ke atas, ataupun dia ni genap umur dia 15 tahun mengikut bulan Islam. Okay. Itu secara ringkas lah. Nanti kalau tak faham boleh tanya soalan. Seterusnya untuk perempuan pula, yang pertama mestilah untuk perempuan ni umur dia 9 tahun ke atas juga dia keluar haid. Bermaksud ketika umur 9 tahun, 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun, 13 tahun, 14 tahun tu sampai 15 tahun ada sekali je keluar haid, maka dia ni dah dikirakan wanita yang baligh. Satu cara. Yang kedua, genap umur dia ni 15 tahun. Genap umur dia 15 tahun mengikut mengikut bulan Islam juga macam lelaki tadilah. Boleh. Jadi dua cara untuk lelaki, dua cara untuk perempuan. Habis itu. Okey. Jadi jika berlaku kepada seseorang ni, misalnya kita macam ustaz dah 23 tahun. Contohlah ustaz daripada kecil tak keluar mani, tetap dah dikira balik. Sebab apa? Ustaz dah melebihi umur 15 tahun. Macam antum tingkatan 1, tingkatan 2 belum lagi. Tapi kalau antum dalam waktu sekarang ni antum mimpi bangun-bangun mimpi seluar basah, mimpi air mani, maka antum dah dikirakan balik. Seterusnya adalah aqil. Orang yang berakal. Dengan makna kata tidak gila lah. Bukan orang gila, bukan orang mabuk. Itu bukan kita. Okay. Keempat, suci daripada haid dan nifas. Bermaksud untuk ibu-ibu kita ke, kakak-kakak kita ke yang dah balik, wanita ni memang Allah jadikan dia ada haid dan nifas. Kecuali Allah memuliakan seorang daripada anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Fatimah Az-Zahra. Dia ni tidak pernah kena haid langsung. Hebat tak hebat dia. Allah memuliakan keturunan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau perempuan tu, misalnya contoh mak kita kan biasa kita tengok mak kita, kenapa tak semayang? Mak kata cuti. Cuti Allah bagi kan, cuti Allah bagi. Lepas tu ataupun kadang-kadang ada mak-mak ke kakak-kakak kita kata ni ABC, Allah bagi cuti dan sebagainya. Itu tandanya dia masih keluar haid dan nifas. Haid ni apa? Haid ni nanti di perbahasan dia panjang lah, nanti kita akan cerita. Sebab kebiasaan dia haid ni kita kena tulis kat papan hitam baru senang. Nifas ni apa? Darah yang keluar ketika peranakan. Boleh. Yang lepas beranak keluar darah, itu dipanggilkan darah ni nifas. Okay. Yang kelima masuk waktu sembahyang. Masuk waktu sembahyang. Maksudnya contoh sekarang ni nak sembahyang zuhur, tak wajib lagi kita nak sembahyang zuhur selagi tak masuk waktu zuhur. Kita nak sembahyang subuh, tak wajib lagi selagi tak masuk waktu subuh. Boleh. Jadi maksudnya kenapa kau nak solat ni tengah-tengah malam ni, nak solat subuh? Tak boleh. Bukan tak sah tu satu, tak wajib. Sebab apa? Sebab tak masuk waktu lagi. Boleh. Jadi itulah secara ringkasnya 5 syarat untuk kita ni dikategorikan orang yang wajib untuk melakukan solat.
Kalau kita ada kelima-lima syarat ni, maka wajib atas kita untuk melakukan solat 5 waktu. Tadi yang kita ulang balik, yang pertama mesti kita ni Islam. Oh, macam ustaz Islam. Okey, antum Islam juga kan? Okey. Yang kedua, baligh. Ustaz dah baligh, antum belum tahu lagi. Mungkin kalau ada yang dah mimpi ke, dan ada dah mimpi mimpi basah orang panggil, ataupun mimpi yang mengeluarkan air mani, dan mimpi, maka wajib antum dah ada syarat yang kedua. Okey, itu dah syarat kedua. Yang ketiga, akil. Jadi ustaz pun bukan orang gila, antum pun bukan orang gila, maka kita ni wajib sembahyang. Keempat, ustaz suci daripada haid dan nifas. Memang ustaz suci lah, ustaz lelaki. Kalau isteri ustaz, ke mak ustaz ke, kakak ustaz ke, itu tengok ada orang lah. Kalau suci, sucilah. Kalau suci, wajib bersemayang. Kalau tak suci, kena tangguh lagi. Yang ketiga, masuk waktu. Maksudnya sekarang ni contoh, ustaz nak sembahyang zuhur, belum masuk waktu zuhur lagi ni. Kejap lagi nak sembahyang, nak masuk je azan zuhur kejap lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, masuk waktu zuhur, maka wajib ustaz ni sembahyang. Sebab apa? Ustaz cukup ke 5 syarat. Ustaz Islam, ustaz dah baligh, ustaz orang yang berakal, ustaz orang yang suci daripada haid dan nifas, ustaz masuk dah waktu zuhur, maka ustaz wajib sembahyang. Sekarang ni pada ustaz ni belum wajib lagi sembahyang zuhur. Sebab apa? Sebab tak masuk waktu sembahyang zuhur lagi. Boleh kita sampai situ dulu, kita ambil sikit-sikit dulu, insya-Allah nanti habis nanti kita sambung lagi. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jadi kalau ada soalan boleh tanya kejap, boleh tanya melalui WhatsApp lah, ustaz akan hantar ni. Terima kasih. Assalamualaikum.